Ramai TikTok. Ramai. Pemuda. Ha? Ya. Buat TikTok apa ni? Apa nama dia? Surau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi memberikan kesempatan pada kita, kekuatan untuk sama-sama kita berkumpul di sini dan juga berkongsikan insya-Allah sambungan daripada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dosa besar yang berikutnya iaitu menahan lebihan air untuk orang lain. Ini salah satu daripada dosa besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air ini adalah satu sumber yang sangat penting lah dalam kehidupan kita sebagai makhluk Allah di atas muka bumi ni. Kerana kalau tak ada air, kita maklum bahawa tidak ada makhluk yang dapat hidup tanpanya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan daripada air itu setiap sesuatu boleh hidup dengannya. Maknanya sumber utama kepada kehidupan ni adalah air. Kalau kita nak bandingkan dengan makanan dan juga air, maka airlah lebih penting. Manusia boleh bertahan sekitar hampir 40 hari kalau dia boleh minum air je. Tapi kalau tanpa air, dia ada makanan mungkin seminggu ataupun lebih sikit, lepas tu dia matilah tuan-tuan. Ini nak menyatakan kepentingan air dalam kehidupan manusia. Maka dengan sebab itulah Al-Quran menyatakan dalam ataupun perkataan air dalam Al-Quran sama ada dengan kalimah ma'un ataupun ghaithun ataupun matarun, itu diulang sekitar hampir 63 ataupun 64 kali dalam Al-Quran. Nak menyatakan kepentingan air untuk kehidupan kita sebagai makhluk Allah di muka bumi ni. Mana-mana makhluk pun, kita sebagai manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, semuanya memerlukan kepada air. Jadi kalau air itu disekat maka kita boleh mati. Kita boleh mati. Dan begitu jugalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Dalam surah Al-Mulk, ayat yang terakhir yang kita duk baca setiap kali selepas solat fardu isyak,
katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, ara'aitum, tidakkah kamu melihat ataupun adakah kamu melihat, in asbaha ma'ukum ghaura, kalau sekiranya air yang ada pada kamu tu kering kontang, tak ada air, faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang akan bawa kepada kamu air yang mengalir-ngalir? Tak lain tak bukan, ia adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ni, muka bumi Malaysia ni, kurang daripada, hujannya kurang daripada yang sepatutnya, maka tak cukup bekalan air. Kalau lebih akan banjir. Tunggulah bulan 11. Na'udzubillah, 11 12 ni. Moga-moga tak berlakulah seperti mana yang yang dibuat, yang disangkakan apa istilahnya. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka dia turunkan air untuk kita secukupnya. Dan kalau dia turunkan lebih, dia akan menjadi musibah pula kepada kita. Tapi daripada banyak-banyak tahun tu tuan-tuan, mungkin yang lebih tu kadang-kadang je. Tetapi yang lain-lain tahun itu ataupun lain-lain tarikh itu semuanya cukup untuk kita tuan-tuan. Betapa Allah Subhanahu wa taala kasih pada kita. Maka dengan sebab itulah kita sebutkan tadi, air ini menjadi sumber yang paling utama kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya kongsikan dengan tuan-tuan beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan tentang air ni, supaya kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya tuan-tuan boleh tengok daripada suratul A'raf ayat yang ke-50. Ataupun itu tentang api neraka. Kalau kita tengok daripada surah Al-Jin, surah Al-Jin ayat yang ke-16, tengok surah Al-Jin ayat 16. Wa allau istaqamu 'ala at-tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau sekiranya mereka istiqamah lurus di atas jalan yang benar, pasti kami akan curahkan ataupun kami akan turunkan untuk mereka air yang mencurah-curah, ma'an ghadaqa. Itu antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada surah Az-Zumar sebagai contoh, surah Az-Zumar ayat 21. Allah Taala menyatakan, alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'a fasalakahu yanabi'a fil ardi. Tidakkah kamu melihat bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan daripada langit itu akan air, maka fasalakahu yanabi'a fil ard, air itu dia akan apa? Dia akan mengalir dan dia akan membentuk tali air ataupun membentuk sungai-sungai di muka bumi ini. Kemudian kalau kita tengok lagi daripada suratul Ankabut ayat 63, ni banyak sangat ni, hampir 63 ayat Al-Quran yang menyatakan tentang air. Tak adalah kita baca semua tuan-tuan, cuma nak sebutkan beberapa sahaja. Sebab kita baca Quran kadang-kadang kita tak perasan ada ayat-ayat yang menyatakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam surah Al-Ankabut ayat 63 Allah Ta'ala menyatakan, wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Jika sekiranya kamu bertanyakan kepada mereka, kepada manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kan, siapakah yang telah menurunkan daripada langit itu akan air, dan dengan air itu maka hiduplah dengannya bumi-bumi. Bumi ini, tanam-tanaman di bumi ini semuanya hidup. Min ba'di mautiha, selepas ianya mati. La yaqulunna Allah, pasti mereka akan menjawab yang turunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika mana kita dalam keadaan air hujan tak turun lama tuan-tuan, apa kita panggil? Kemarau. Lupa kalimat tu tuan-tuan, sebab macam tak pernah berlaku kemarau lama sangat. Maka agama kita ni mengajarkan kita supaya kita salat istisqa, salat minta hujan. Istisqa diambil daripada kalimat saqyun ataupun suqya, saqyun lah.
Saqa yasqi, maksudnya curah. Istisqa minta dicurahkan. Minta kecurahan. Kalau betul cara terjemah saya ni, kalau cikgu bahasa Melayu boleh tegur saya lah tuan. Minta supaya Allah Ta'ala curahkan hujan daripada langit. Kerana manusia tak berkuasa untuk turunkan hujan. Manusia tak berkuasa. Kita bolehlah buat pembenihan hujan, tapi jadi tak jadi itu wallahu alam, serah juga kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita tengok awan di atas tu macam kelam je kan, macam nak hujan lebat. Rupa-rupanya angin datang tiup awan tu pergi ke tempat lain, yang hujan tempat lain, tempat kita tak hujan. Saya tadilah nak solat Jumaat kan, datang sini masa nak solat Jumaat tu hujanlah sekejap kat sana tu, tapi yang rintik-rintik. Saya kata sampai sini memang hujan lebat ni, tengok kelam je kan, tengok tak hujan. Balik tadi daripada solat Jumaat, tengah-tengah jalan sana tengok habis basah. Jalan raya, maknanya apa? Hujan kat sana. Kita duduk puasa, hujan kat sini. Maknanya apa? Allah Ta'ala maha kuasa untuk menurunkan hujan ataupun menahan air itu daripada turun. Baik itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa arsalna riyah lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'a. Kami telah mengutuskan angin lawaqih. Lawaqih ni apa? Debunga apa dipanggil, benih-benih ni kan, pokok-pokok ni kan dia ada tu kan. Angin datang tiup. Lalu bila berlaku begitu, Allah tak, bila dipanggil apa tu, ditiup oleh angin, pergi menumpang dekat dia punya pasangan. Lalu bila menumpang tu, Tuhan kata apa? Fa anzalna minas sama'i ma'a. Dia menumpang tu tak boleh terus hidup begitu tiba-tiba tumbuh, tak. Tuhan nak bagi jadi tumbuh, fa anzalna, kami turunkan daripada langit air. Maka dengan air itulah maka ia jadi subur dan hidup. Tapi kita tak perasan benda tu tuan-tuan. Yang kita kata kita kita kahwinkan, kita tanam, kita semai, kita buat itu bubur baju apa semua kan, hidup. Tapi kita tak perasan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan hujan. Fa idza anzalna, apabila kami telah menurunkan air daripada langit, ihtazzat warabat wa ambatat, bumi dia akan terbuka, tanah ni dia akan terbuka kan. Bila tak ada air, tanah tak terbuka. Bila disiram air, selain daripada air itu memang untuk menghidupkan pohon-pohon ataupun pokok-pokok ataupun sayur-sayuran yang kita tanam, dia akan membuka tanah itu supaya dapat udara yang cantik. Warabat, kemudian dia akan menumbuh. Wa ambatat, dan dia akan naik tinggi. Ini 3 kalimah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila diperhatikan oleh mereka yang mengkaji tentang ini, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat yang sangat tepat untuk menggambarkan kepada kita bahawa kuasa untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan itu adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang kepentingan air. Begitu juga kalau kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mana Nabi SAW sampai ke kota Madinah, ataupun sebelum tu lagi lah kita telusuri kisah Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Kita mungkin pernah kisahkan sedikit semasa kita nak sambut Idul Adha sebelum ni, bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan isterinya Hajar dan juga Ismail di kota Mekah. Apakah yang diperlukan oleh pasangan ataupun oleh dua beranak tu, Hajar dan juga anaknya Ismail? Tak lain tak bukan adalah air. Maka daripada situlah terbitnya air Zam-Zam yang kita duk minum sampai ke hari ni tuan-tuan. Maknanya air. Nabi SAW berhijrah pula sampai ke kota Madinah. Sampai Madinah, air ni ialah sumber yang utama kepada penduduk Madinah. Bukan kata tak ada telaga lain tuan-tuan, tapi ada satu telaga tu yang disukai oleh Nabi SAW dan juga penduduk Madinah untuk minum daripadanya. Iaitu tuan-tuan kalau biasa pergi Madinah ni, tuan-tuan semua biasa pergi, namanya Telaga Rumah. Telaga Rumah ataupun bukan rumah,
ataupun lebih dikenali pada hari ini dengan telaga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telaga itu beberapa riwayat lah kalau kita baca. Di antara cerita yang menyatakan bahawa telaga itu dimiliki oleh orang Yahudi. Tuan-tuan mungkin ingat lagi teks khutbah Jaiz minggu lepas, yang menyatakan ataupun yang menceritakan tentang kemerdekaan dan sebagainya tu, ada disebutkan tentang cerita ini. Bagaimana telaga itu dimiliki oleh orang Yahudi. Ada riwayat kata bahawa telaga itu dimiliki oleh orang Islam juga, sahabat Nabi. Ala kulli hal, kita ambil cerita yang dibawa oleh pihak Jaiz itulah. Bagaimana telaga itu dimiliki oleh orang Yahudi, siapa yang nak minum daripada air telaga itu maka dia kena bayar. Macam-macam riwayat juga, ada kata nak kena bayar dengan duit lah ataupun dengan dirham. Ada kata nak kena bayar, siapa nak minum sekali cedok ataupun begini, maka dia kena bagi kepada tukarannya ialah satu mud, satu gantang gandum diberikan, lalu dibalas dengan air. Jadi itu menjadi satu benda yang berat kepada masyarakat Madinah. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, siapakah yang nak membeli telaga ini? Nabi tawarkan kepada sahabat, siapa nak beli? Kan? Sebab orang Islam nak minum kena bayar, orang Yahudi pun kena bayar sebab telaga itu milik Yahudi. Maka akhirnya berlakulah perbincangan antara Sayyidina Uthman dan juga Yahudi ni. Sayyidina Uthman kata, aku nak beli dengan engkau dengan harga 12,000 dirham. 12,000 dirham kalau tuan-tuan tukar kepada duit ini, saya pun tak tahu berapa tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan biasa main dengan emas perak ni, tahulah kot harganya berapa, kan? Ala kulli hal, dia beli dengan harga 12,000 dirham. Maka dibincangkan supaya dibuat penggiliran minum. Hari sekian-sekian Yahudi ni kau jaga telaga ni, kau ambil lah bayaran. Hari sekian-sekian kata Osman, aku bagi minum daripada telaga ni, terpulanglah kepada aku. Tapi itu menjadi satu share di kalangan Osman dan juga Yahudi ni. Maka Yahudi ni kata, kalau berniaga dengan Osman tak untung, kalau bisnes partner dengan Osman tak untung, sebab hari dia jaga telaga tu dia tak ambil duit, kan? Hari aku jaga aku ambil duit, hari dia jaga dia tak ambil duit, rugilah macam ni. Maka Yahudi ni kata, kalau macam tu Osman, engkau belilah semua telaga ni, share ni, saham syarikat kita ni kau beli semualah, aku malas nak jaga, payah bisnes dengan kau ni. Habis kurang gitulah tuan-tuan ya. Maka akhirnya Sayyidina Osman tambah lagi 8,000 dirham, maka mencukupkan dengan jumlah sekitar 20,000 dirham. Bila Osman dapat keseluruhan kuasa terhadap telaga tersebut, maka dia nyatakan kepada Nabi SAW bahawa aku mewakafkan telaga ini kepada seluruh kaum muslimin. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain, Osman beli sekaligus dengan harga 35,000 dirham daripada seorang sahabat. Dan Nabi SAW menjanjikan, siapa yang membeli telaga ini, dia akan mendapat satu telaga ain. Ain ni satu mata air dalam syurga. Osman jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, adakah janji engkau itu masih terpakai kalau sekiranya aku mewakafkan telaga ini kepada kaum muslimin? Nabi kata, ya, janji tersebut masih terpakai. Maka kata Osman, ya Rasulullah, aku telah membelinya dengan harga 35,000 dirham, maka aku wakafkan, aku isytiharkan bahawa aku wakafkan telaga ini kepada seluruh kaum muslimin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa berlaku pada telaga tu tuan-tuan? Masih lagi ada sampai sekarang. Dan dia memberikan manfaat kepada mereka yang memiliki kebun sekitar telaga tersebut. Sekitar telaga tersebut, siapa yang ada kebun kat situ, kebun kurma lah tuan-tuan ya, masih lagi diguna pakai dan dikawal selia oleh Kementerian Pertanian Saudi pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, betapa besarnya pahala Osman, dahlah dia dijanjikan syurga oleh Allah, oleh Nabi SAW. Di antara 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga, masuk syurga percuma macam tu je, siapa? Osman. Kemudian dia mewakafkan pula telaga, sumber keperluan paling utama manusia dan juga tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang ternakan. Tengok betapa banyak pahala. Boleh ligan tak tuan-tuan? Orang kata boleh ligan, boleh kejar tak pahala dia ni, kan?
Setakat kita ni Allahu Akbar kan. Saya lah. Kita nak bangun semayang pun lihat, kita nak baca Quran pun lihat, kita nak puasa sunat pun lihat kan. Orang Kedah kata balok lihat kan. Lepas tu kita kata ya Allah aku nak syurga Firdaus Al-A'la paling tinggi. Boleh tak tuan-tuan? Boleh je insya-Allah. Janganlah kata tak boleh ustaz. Jangan gitu, boleh lah. Tapi paling tidak tuan-tuan wakaf lah. Kowe dah ada dah. Kan? Cari mana-mana masjid ataupun tempat-tempat kebajikan, pertubuhan-pertubuhan kebajikan, mak-mak tafiz yang tak ada lagi mesin penapis air. Sebab kita nak gali air air Selangor dah siap dah. Bukan kerja kita nak pergi gali telaga orang pula kan. Air dah ada, cuma mungkin kita boleh bantu dari sudut mungkin air juga, tapi penapis air. Bukan saya nak jual penapis air. Gaya tu macam nak menjual kan. Tapi nak bagi tahu ada cara bagaimana untuk kita melakukan kebaikan seperti mana Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Uthman ni kalau kita nak sambung cerita ni memang banyaklah antara sahabat yang paling banyak bersedekah ataupun wakaf, dan sampai ke hari ini dia punya wakaf itu berjalan. Wakaf telaga, wakaf hotel yang tuan-tuan pun tengok dekat Madinah tu tulis nama dia terang-terang, Funduk Uthman bin Affan ataupun Hotel Uthman bin Affan. Yang ni maknanya ada keuntungan yang besar pada Sayyidina Uthman. Bahkan kalau kita tengok juga dia ada satu bank bank Sayyidina Uthman, bank Uthman bin Affan. Tapi dia bukan macam bank Maybank kita apa semua ni. Dia cara bank juga memang diwakafkan oleh Sayyidina Uthman, diurus tadbir oleh pihak pemerintah Saudi pada hari inilah. Mungkin digunakan untuk pinjaman-pinjaman tanpa riba, qardul hasan dan sebagainya. Ala kulli hal, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tengok betapa bagaimana air ini sangat diperlukan sehingga menjadi orang itu berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan pada sudut tersebut. Kalau kita juga tengok pada kisah peperangan Yarmuk, tuan-tuan kita biasa baca kisah peperangan Yarmuk. Bagaimana ada 3 orang sahabat yang mana ketika mana selepas selesainya peperangan Yarmuk itu mereka bergelimpangan ataupun terbaring jatuh rebah, hampir-hampir mati syahid, hampir-hampir dah di hujung nyawa. Maka datang anak saudara kepada salah seorang yang terbaring tu, menawarkan supaya dia minum air. Nak suap air lah kan, bagi minum. Maka bila mana dia nak minum, ni dia nak mati syahid ni, kalau tengok tu memang dah teruk dah. Kan, dalam keadaan panas terik kan, cedera parah. Ditawarkan kepada dia untuk minum air. Bila dia nak minum, dia tengok ada sahabat sebelah dia dalam keadaan yang seperti dia juga, yang perlukan kepada air. Maka dia kata pada anak saudara dia, kau pergilah kepada orang sebelah, kau tanya dia, kok dia nak minum. Orang ni ataupun anak saudara ni pergi kepada orang sebelah, tawarkan untuk minum. Bila nak minum je, dia tengok ada orang lain lagi seperti dia. Dia kata kau bagilah dia minum dulu, nanti patah balik. Dia pun pergi kepada orang ketiga, sampai pada orang ketiga dah syahid. Patah balik kepada orang kedua pun syahid. Patah balik kepada yang pertama tadi, yang pertama pun gugur syahid. Dikarenakan isar terhadap air. Isar ni mendahulukan orang lain untuk minum air. Tengok betapa mereka mengetahui kepentingan ataupun di sana ada ruang pahala yang boleh dibuat dengan air itu. Maka mereka berlumba-lumba mendahulukan orang lain untuk minum. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu air ini ataupun sumber minuman ini dia menjadi satu benda yang penting. Maka tak heranlah ada riwayat yang menyatakan seorang wanita pelacur yang dinyatakan oleh Nabi SAW yang memberi minum kepada seekor anjing, dan dia diselamatkan oleh Allah daripada api neraka. Tengok kucing kan, miau miau, kita ingatkan dia lapar, bagi ikan tak nak, bagi makanan tak nak, rupanya dia nak minum tuan-tuan. Kita siapkan mangkuk, tak ada air, kita bagi dia minum, dia pun cocok jilat kan, Allahu Akbar, bagi dia minum. Mana tahu dengan kita buat begitu, itulah salah satu daripada amal yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada cerita-cerita, dalil-dalil, perkongsian daripada kisah-kisah yang kita sebutkan tadi, bagaimana pentingnya sumber tersebut kepada kehidupan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Banyak lagi ayat Quran kalau kita nak bacakan tadi berkenaan dengan kepentingan air kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu kita tengok balik kisah ataupun tajuk perbincangan kita, dosa besar, iaitu dosa besar orang yang menghalangi air untuk dimanfaatkan kepada orang lain. Tapi jangan pula kita baca tajuk ni, mungkin kita baca kepada syarikat pembekal air pula. Sebab kita tak bayar bil air, kena potong, kita pun baca berdosa besar engkau sebab potong bekalan air. Yang dosa tu kita, sebab kita tak bayar. Dia dah khidmat dah buat untuk kita, bagi air tu bersih, kita pula tak bayar. Jadi itu menjadi hak dia untuk potong. Cuma dari sudut kalau tidak ada apa-apa lalu dipotong, itu yang tak dibenarkan tu. Itulah yang digelarkan sebagai orang yang melakukan dosa besar. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang kita bacakan di awal tadi, surah Al-Mulk ayat yang terakhir, qul araaitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Tak ada orang yang dapat mendatangkan air selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, la tamna'u fadlal ma'i la tamna'u bihil kala'ah. Janganlah kamu menahan lebihan air, yang itu bererti kamu mencegah tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Ini juga berkait, mungkin kalau tanah kita beli, tanah kita beli termasuk mungkin biasa orang beli dekat Perak lah, dekat itu dekat ini kan, ada air sungai kan. Maka air sungai tu jangan kira sebab aku dah beli tanah aku kan, air ni mengalir kat tanah aku, lalu aku sekat. Itu tak dibenarkan. Air yang mengalir tu boleh digunakan oleh semua manusia dan haram untuk kita sekat. Haram untuk kita sekat. Mana tahu kita sekat, kita alihkan dia salur ke tempat lain pun tak dibenarkan. Biar dia mengalir untuk manfaat semua orang yang berada daripada selepas tanah kita tu. Ini yang berlaku kadang-kadang, wallahu alam, di kalangan kita yang menyekat ataupun yang mengelakkan air itu dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Dalam agama ni tak bagi macam tu. Macam kita sebut tadilah berkenaan dengan hadis kelebihan orang yang memberikan minuman kepada orang lain, sebaliknya kalau kita sekat maka kita berdosa. Lepas tu Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Talbisu Iblis, Talbisu Iblis, bisikan iblis, dia sebutkan kisah bagaimana salah seorang daripada hamba Allah, dia ditimpa dengan kesakitan. Dia mengadu, kata pehanya sakit. Sakitlah, tapi tak tahulah sakit apa, tak sebut tu sakit peha. Dia kata lama sakit ni, dia tanggung tak lega-lega kan, makanlah ubat apa pun tak lega-lega. Ibnul Jauzi meriwayatkan bahawa dinasihatkan kepada orang ini supaya dia memberikan sedekah. Kalau kau nak lega, kau sedekah. Sebab Nabi SAW bersabda, tasaddaqu tasihhu, bersedekahlah kamu akan sihat. Ini jaminan dia tuan-tuan. Kalau kita rasa macam ada kekurangan, sedekah ni manfaat dia banyak tuan-tuan. Antaranya boleh menyihatkan tubuh badan kita, ataupun dia akan melegakan, melapangkan dada kita kalau kita berada dalam kekusutan. Dia akan memberikan rezeki yang banyak pada kita. Macam-macam lah kelebihan sedekah, tuan-tuan dah dengar selalu daripada ustaz-ustaz kita kan. Di antaranya Nabi sebut begitu, tasaddaqu tasihhu, bersedekahlah kamu pasti akan sihat. Maka hamba Allah ni bila dia dengar macam tu, dia pun menggali telaga. Sebab sumber air mungkin di sana payah nak dapat berbanding dengan kita kan. Jadi memanglah sumber air di negara Arab ni memang payah lah. Baik itu jaminan-jaminan syurga, janji-janji syurga sentiasa disebutkan, jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya air-air sungai. Nak bagi gambaran seronoknya duduk dalam syurga tu, sampai bawah syurga kita tu, bawah istana kita tu mengalirnya air-air sungai. Sebab sana payah nak dapat air. Waktu mereka datang sini, kita Malaysia ni kira jannah lah tuan-tuan, syurga habis lah Malaysia ni kan. Kita sampai kalau boleh nak mengelakkan daripada air kan. Kita kalau hujan pakai baju hujan, naik motor laju-laju takut apa, kena hujan.
Tak ada siapa nak buka tingkap waktu hujan turun. Naik kereta, hujan turun, tak ada siapa buka tingkap. Tapi dengan Arab, kalau hujan turun, dia berhenti tepi highway, dia turun kereta tuan-tuan sebab nak mandi hujan. Pelik kan? Sebab dia seronok dapat air tu. Kita tak apa, biasa je. Kan? Baik itu kata ulama, dikarenakan kita ini mungkin terlalu biasa dengan nikmat air, sedangkan air itu adalah nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, akhirnya kita rasa macam tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana tahu tiba-tiba air Selangor mengumumkan kita tak ada air 2 minggu. Kan pernah itu kan, sekejap kena bergilir nak baiki pipe itu, kita pun pening kepala kan. Sakit perut, pergi restoran, restoran kata air tak ada. Berhenti surau, tak pernah datang surau, berhenti surau nak buang air. Kita tengok surau kata pintu tutup, tak boleh. Pening kepala tuan-tuan. Balik rumah memang tak ada air lah. Akhirnya buat macam mana? Sakit kepala, tak ada air, sakit kepala. Masa tu baru tahu nikmat air. Baru tahu kalau anak kita tuang air secawan kan, masa tu kita nak marah dia. Tapi masa ada air, pipe terbuka macam tu, basuh tangan laju-laju, air kan, ambil wuduk tak kisah, mercik habis orang sebelah, dia tak heran lah. Sebab dia tak rasa nikmat air tu. Sebab itu Nabi SAW sebut, ketika mana kamu berwuduk, paling banyak kita boleh basuh berapa? 3 kali anggota kita. Walaupun kamu berwuduk di sungai, Sungai Dajlah, sekalipun kamu kena berwuduk paling tidak pun maksimum basuhan kamu 3 kali saja. Lebih pada tu, kamu dikira sebagai orang yang membazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang membazir itu, mereka adalah saudara syaitan. Ambil wuduk dekat sungai, air mengalir, pun diajarkan kepada kita 3 kali. Nabi pernah ambil wuduk basuhan sekali, Nabi pernah ambil wuduk basuhan 2 kali, tapi ini jarang. Dan paling banyak Nabi basuh 3 kali, dan itulah yang disunnahkan sangat kepada kita. Baik tuan-tuan, kembali kepada kisah tadi. Bila mana dia tengok hadis itu dan dia melihat kepada situasi dia, maka dia gali telaga. Dan telaga yang hasil daripada keringat dia itu, belanja dia itu, dia wakafkan kepada masyarakat kampung tersebut untuk menggunakannya, sama ada minum ataupun menggunakan untuk manfaat mereka. Dan apa yang berlaku tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesihatan pada dia. Ini kisah yang disebutkan dalam kitab Talbisu Iblis, Imam Ibnul Jauzi. Jadi kalau Imam Ibnul Jauzi punya kisah ni tuan-tuan, dia bukanlah kisah merapu, dia kisah-kisah yang ditapis-tapis. Maknanya ada kesahihan kat situ dan juga bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita nak sihat, kita bersedekah. Dan sedekah yang hebat ialah yang kita sebutkan tadi, melalui punca kehidupan utama makhluk Allah Ta'ala, iaitu air. Baik itu kalau kita tengok orang, kalau dia nak buka puasa, antara tugas yang dia nak berlumba-lumba buat ialah dia tuangkan air kepada mereka yang nak buka puasa. Dia tuangkan air. Walhal dia tak bancur pun air tu, tapi dia kata tak apa, bagi saya tuang. Tungan bancur dah ada dah, maka dia kata dia nak tuang. Sebab itulah pekerjaan dia. Dan pekerjaan menyediakan air, memberi orang lain minum, ini satu pekerjaan yang mulia, yang menjadi perebutan kepada masyarakat Mekah dulu. Antara kemuliaan yang diberikan kepada kaum Quraisy, Bani Hashim ni, kaum Quraisy ni, keturunan Rasulullah SAW ni, ialah mereka diberikan hak untuk mengawal telaga Zamzam. Dan siapa yang masuk ke kota Mekah, mereka lah yang akan memberi minum kepada orang yang masuk Mekah pada zaman jahiliah dulu. Dan ia turun-temurun lah sampai sekarang lah. Tengok kerajaan yang memerintah lah tuan-tuan ya. Jadi maknanya itu antara benda yang dibangga-banggakan. Kita tengok orang Arab, benda yang dia suka ialah dia sedekah air. Dia bagi air kan. Walaupun air Zam-Zam dah ada dah dekat tanah suci tu, tapi dia belikan juga mineral kepada mereka yang berlega di luar Masjid Haram tu untuk dia tunjukkan inilah kerja yang mulia. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, man mana'a fadla ma'ihi wa fadla kalaihi mana'ahu Allahu fadlahu yaumal qiyamah. Barang siapa menahan kelebihan air ataupun pemberian air, sumber air dan makanannya,
nescaya Allah akan menahan anugerahnya dari Allah Ta'ala menahan anugerahnya darinya pada hari kiamat kelak. Maknanya barang siapa yang buat kerja duk sekat air apa semua ni kan, yang bukan daripada hak lah tuan-tuan ya, yang kita sebutkan awal tadi, saya dah sebut dah maknanya kalau air kita kena potong sebab tak bayar bil tu, itu cerita lain lah. Dia duk tahan air ni tak bagi orang, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun akan sekat orang itu daripada minum. Baik, itu janji Allah kepada ahli syurga ialah apa dia tuan-tuan? Minum telaga Kautsar. Itu disebutkan dalam Al-Quran yang kita duk baca, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau telaga Kautsar. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan berkenaan dengan hari kiamat, Nabi kata nanti pada hari kiamat aku akan menyebut haudi, telagaku. Siapa yang beriman dengan Allah maka dia dapat minum daripada telaga tu. Nak menunjukkan betapa pentingnya telaga ataupun air kepada manusia, sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Siapa yang buat kerja tahan air ni, maka mereka itu akan ditahan air oleh Allah SWT pada hari kiamat. Baik, sikit lagi tuan-tuan ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, saya bacakan, di antaranya ialah orang yang menahan daripada orang musafir untuk minum air. Ini salah satu daripada orang ataupun golongan yang tidak dibicarakan ataupun yang tidak Allah Taala berbicara dengan dia pada hari kiamat. Pada kiamat nanti Allah Ta'ala tak akan bercakap dengan orang ini kerana dia menahan orang-orang musafir daripada minum air. Sebab itu antara, sikit lagi tuan-tuan, antara tugas Khalifah Umar Ibn Al-Khattab ketika mana dia dilantik sebagai Khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, dia mewujudkan bahasa kita hari ni RNR lah bahasa kita hari ni RNR. Tapi tempat persinggahan orang-orang yang bermusafir, dan di situ diletakkan sumber air untuk diminum oleh mereka yang bermusafir. Jadi ini kerana tugas-tugas memberi minum kepada orang ni mulia. Kita hari ni bagi apa? Teh tarik lah, belanja teh tarik kepada orang, mulia tuan-tuan ya, insya-Allah. Jadi moga-moga kita terhindar daripada dosa besar ini, dan kita maklum bahawa ini salah satu daripada dosa yang menyebabkan kita diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena berhati-hati. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkasar bahasa, mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.